Dengan titah, tatkala kita akan sama-sama yang mendengarkan Tuh Amar Seri titah diraja yang akan disampaikan oleh Paduka Sri Sultan Perak yang ke-35, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah. Amar Seri Diraja dipersilakan menghadap. Dapat kita saksikan pada ketika ini Setiausaha Dewan Negeri Perak Tuh Amar Seri Diraja Dato' Ayub bin Hashim membawa masuk watikah titah diraja untuk diserahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak ke-35 untuk dititahkan. Ini pastinya merupakan titah sulung baginda tatkala secara rasminya ditabalkan sebagai Sultan Perak yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wal ulama'i wassalihin lahum bi ihsanin illa yaumiddin. Tiada Tuhan disembah selain Allah. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Maha besar Allah yang menganugerahkan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Malik, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Rafi, dengan berkat keagungan Asmaul Husna, hamba-Mu ini, dengan ingatan yang bening, dengan hati yang hening, melafazkan kalam yang tulus, daripada pancaran mata hati akan kalimah kesyukuran kepadamu yang telah mengangkat hamba-Mu ini sebagai seorang Amirul Mukminin. Ia adalah amanah besar, syarat dengan ujian, berat dengan tanggungan. Dalam memenuhi amanah ini, hamba-Mu memohon ihsan untuk dikurniakan hikmah kebijaksanaan pemerintahan seperti yang pernah Engkau kurniakan kepada Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam menurut ayat-ayat yang terkandung dalam surah Syad. Demikian juga dipohonkan untuk disingkapkan rahsia agar hamba-Mu dapat memenuhi pedoman di sebalik kehebatan Zulkarnain yang diperihalkan di dalam surah Al-Kahfi
sebagai seorang raja yang beriman lagi soleh, bijaksana dan memerintah dengan adil. Sebagai sultan yang baru diamanahkan menahkodai bahtera negeri, masih banyak perkara yang perlu dipelajari. Pelayaran yang panjang ini tidak mungkin dapat dilakukan secara berseorangan. Hamba memohon untuk dikurniakan para wazir dan pembesar negeri serta anggota pentadbiran yang memiliki iman dan takwa seperti yang pernah dikurniakan kepada Khalifah ketujuh Daulah Uthmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih. Seorang sultan yang berani melakukan pembaharuan, memerintah dengan cemerlang hingga berjaya menukar haluan sejarah. Betapa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih didukung oleh ulama dan umara di samping angkatan tentera yang tidak pernah meninggalkan solat wajib dan separuh daripada mereka tidak pernah meninggalkan solat rawatib. Kurniakan hamba-Mu ini dengan sifat warak dan soleh seperti yang telah Engkau kurniakan kepada Salahuddin Ayyubi yang sering mengalirkan air mata ketika mendengar dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Meskipun bertaraf sultan, Salahuddin Ayyubi melakukan pengembaraan, menjelajah dunia ilmu, berguru dengan Imam Malik, mengamalkan sifat pemurah dan suka bersedekah. Ketika menghembus nafas terakhir, hanya meninggalkan sekeping shilling emas dan 47 keping shilling perak. Hamba-Mu memohon perlindungan agar senantiasa dipelihara, tidak tersalah guna khazanah negeri seperti yang diamalkan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz, terkenal dengan sikap merendah diri, adil lagi teliti, mengendalikan urusan negara, terutama dalam menangani rasuah serta kesaksamaan ekonomi. Memperlihatkan amalan integriti yang amat tinggi, memadamkan pelita yang menggunakan minyak milik negara ketika melakukan kerja peribadi. Era kegemilangan sesuatu pemerintahan tercipta apabila pemimpin menghormati ulama dan menghargai ilmuwan. Ulama dan ilmuwan yang berani menyuarakan yang hak dan tegas menentang yang batil. Lalu raja mendapat nasihat tepat, dilindungi dari tersasar arah. Era kecemerlangan sesuatu pemerintahan dipengaruhi oleh khidmat tulus lagi murni para umara yang teguh imannya, kukuh prinsipnya, bersifat amanah, jujur dan ikhlas. Pada setiap masa mendaulatkan undang-undang dan sama sekali tidak akan bersekutu melakukan perkara mungkar. Pada era Kesultanan Melayu Melaka, daulat dikaitkan dengan karisma raja apabila negeri aman, makmur dan kaya raya. Tumbuhan subur di ladang, ternakan membiak, rakyat bertambah. Maka raja yang memerintah dianggap bertuah dan tinggi berdaulat. Hujatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ketatanegaraan Nasihatul Muluk menyemaikan budaya ilmu dan tata cara pentadbiran yang menegaskan perpaduan negara berdasarkan kefahaman bermakna mengenai Tuhan, hakikat alam semesta, kehidupan dan kehidupan selepas mati. Islam menegaskan agar pemerintah menyayangi rakyat dan tentunya rakyat akan membalas kasih sayang tersebut. Keluhuran institusi raja perlu dipelihara daripada sebarang penodaan agar warga kekal menabur bunga setia. Ketika warga kelihatan semakin hanyut di lambung emosi, amatlah penting diperingatkan semula kisah perit hikayat lama. Betapa akibat fitnah, betapa kerana hasad dengki, takhta telah disalah pengaruh. Tercetus sengketa antara dua saudara yang sebangsa
seagama, seperguruan. Bisa Tamingsari ditusuk ke dada saudara sendiri yang tewas terkubur tanpa setunggul nisan jasa, yang menang dihempas gelombang serba salah sepanjang masa. Betapa dang baru memamah pahit sirih derita, berpinang dan bergambir sengsara ke akhir usia, dan keagungan Melaka akhirnya luntur. Institusi raja bukan cermin lama untuk melihat wajah yang tua. Takhta pemerintahan tidak sekadar ornamen hiasan. Pemerintahan berpaksikan raja termaktub secara perundangan di dalam perlembagaan negara. 10%, iaitu 19 dari 183 perkara di dalam perlembagaan persekutuan adalah berkaitan raja. Bermakna, negara Malaysia yang mengamalkan sistem kerajaan berkonsepkan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen telah memperuntukkan secara perundangan peranan dan tanggungjawab tertentu kepada raja pemerintah. Oleh itu, takhta perlu bertenaga, bersifat dinamik lagi meyakinkan, memenuhi peranan sebagai payung penyatuan dalam lanskap politik yang semakin memperlihatkan unsur-unsur perpecahan, yang semakin mengancam keharmonian hubungan antara agama, antara kaum. Istiadat pagi ini melambangkan citra untuk terus mendaulatkan institusi raja, satu pelanjutan adat, satu kesinambungan budaya, berlangsung dalam era modernisasi. Betapa keindahan adat, betapa kekayaan budaya kukuh teranyam dalam tradisi negara bangsa, sekaligus mengekalkan identiti satu tamadun pemerintahan negeri beraja rakyat bersultan yang telah sekian lama berakar dalam sistem berkerajaan dan bernegara di bumi ini. Kata yang mempunyai hikayat, ketika bahtera Sultan Muzaffar Shah tersangkut di beting beras basah, baginda pun memandang ke langit dengan sawab titahnya. Sekongkong tanah Minangkabau, selilit pulau Perca, dilengkung ular Sakti Muna, perpisahan beta di Selat Melaka. Jika sah beta raja berdaulat, lepaskan sekalian malapetaka. Maka disahut oleh Tun Saban dengan sekalian rakyat teriakan daulat tuanku sebanyak 3 kali. Lalu bahtera baginda pun melepasi muara, memudiki Sungai Perak. Baginda ditabalkan di Tanah Abang sebagai Sultan, Raja Pemerintah dan Yang di-Pertuan Negeri Perak pada tahun 1528. Telah 487 tahun peristiwa bersejarah itu berlaku. Beta mewarisi sejarah tersebut. Pada 28 Mei 2014, Dewan Negara Perak telah mencapai kata sepakat menamakan beta sebagai Sultan Perak ke-35 dengan gelaran Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Muizzuddin bermaksud pemerkasa agama. Sesungguhnya Islam itu adalah identiti yang tidak dapat dipisahkan dengan Raja Melayu. Dengan pengislaman Raja Melaka pada tahun 1409, Islam bertapak lebih kuat di alam Melayu, dijadikan agama rasmi Melaka semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Kesultanan Melaka dianggap sebagai salah sebuah kerajaan Islam yang ulung di Asia Tenggara, berperanan sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara. Beberapa pengubahsuaian berlaku dalam sistem pemerintahan dengan pengenalan identiti baru, menghapuskan konsepsi lama yang menganggap raja sebagai penjelmaan Tuhan di bumi, status yang meletakkan raja sama taraf dengan Tuhan, beralih kepada konsepsi bahawa raja
adalah bayangan Allah di muka bumi. Hubungan batiniah raja dengan para dewata ditinggalkan. Di sebaliknya, talian spiritual dirangkaikan dengan Allah dan Rasul serta kekudusan tokoh para aulia dan anbiya. Berdasarkan konsepsi baru ini, raja hanya bertaraf khalifah di bumi dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kuasa raja disandarkan dengan hukum kerana raja juga tidak boleh mengingkari tuntutan syarak. Kemuliaan raja dinilai dari sudut amal makruf, menyempurnakan tanggungjawab, lantas menginsafkan raja bahawa kuasa pemerintahan adalah satu amanah ilahi. Islam mempengaruhi dan mencorakkan pendekatan pemerintahan Raja Melayu, beralih daripada pemerintahan berpaksikan individu kepada pemerintahan berpaksikan undang-undang. Islam terus mencorakkan sistem semak dan imbang terhadap kuasa raja, memastikan raja bersikap adil dan perlu menyempurnakan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah berpandukan Al-Quran, bersandarkan sunnah Rasul. Kuasa raja tidak dipertikaikan selagi raja tidak memperlihatkan sifat menyeleweng dan selagi raja mematuhi hukum yang telah termaktub. Undang-undang Melaka menggariskan bahawa martabat tinggi seseorang raja dinilai dari sudut amal makruf, menyempurnakan tanggungjawab. Digambarkan oleh Raja Ali Haji dalam Tufat Al-Nafis bahawa fungsi utama raja adalah untuk menjunjung hukum Allah. Bahawa krisis akan terjadi jika perintah Allah diingkari dan apabila raja memerintah dengan nafsu. Raja diperingatkan akan pentingnya keadilan, akan pentingnya hari kebangkitan, akan pentingnya tanggungjawab sesama ummah. Prinsip kesetiaan rakyat kepada raja yang berpaksikan keadilan tidak mengizinkan raja mengamalkan sifat bersultan di mata, beraja di hati. Nuruddin Al-Raniri dalam kitab Al-Fawid Al-Bahiyah memperingatkan hadis-hadis Rasulullah SAW akan tanggungjawab seorang raja, bahawa sehari amalan seorang raja yang adil lebih afdal dari amalan seorang yang beribadat selama 60 tahun. Bahawa raja yang zalim atau mengkhianati rakyatnya tidak akan mencium bau syurga. Raja pemerintah adalah payung kedaulatan negara, wajib memberi naungan saksama kepada setiap warga, tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama. Takhta pemerintahan berperanan sebagai tonggak kestabilan, sumber keadilan, teras perpaduan, payung penyatuan, instrumen kesatuan dalam kepelbagaian. Semestinya, takhta pada setiap ketika tidak bersifat partizan, malah wajib mencuar tinggi di atas segala polemik politik kepartian, demi memastikan peranan takhta diterima baik ketika takhta diperlukan berperanan sebagai penimbang tara untuk mendamaikan sebarang persengketaan. Kekuatan sesebuah negara amat dipengaruhi oleh tahap amal makruf yang dilakukan serta ketegasan negara memerangi kemungkaran. Ia adalah mutiara berharga, penentu kepada kerukunan dan kemakmuran. Mutiara ini, jika telah terbenam, ia wajib dicungkil semula. Mutiara ini perlu digarap. Berpegang dan yakinlah kepada rahmat ilahi untuk melakukan yang makruf, dan yakinlah akan perlindungan ilahi untuk memerangi kemungkaran. Tegapkan iman yang luhur agar terbina sebuah negara bangsa yang kukuh bersatu, teguh berpadu, aman lagi makmur. Sebuah negara yang sejahtera dan mendapat keampunan ilahi. Baldatun taibatun warabun ghafur. Seperti yang digambarkan
di dalam Al-Quran ayat 15 surah Sabah. Ya Mutakabir, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Salam, hamba-Mu ini sekali lagi memohon ihsan darimu agar dikurniakan hikmah, dianugerahkan taufik, dilimpahkan hidayah. Semoga negeri dan rakyat Perak Darul Ridwan senantiasa mendapat lindungan darimu jua dan dilimpahkan segala keberkatan fid dunia wal akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak ke-35 Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, dan tatkala ini Tuh Amar Seri Diraja Setiausaha Dewan Negara Negeri Perak mengambil kembali watikah titah diraja di singgasana. Satu perlanjutan adat, satu kesinambungan budaya dalam mengekalkan identiti raja dan rakyat bersultan yang sekian lama berakar. Pastinya titah sulung Paduka Seri Sultan Perak yang ke-35 tatkala secara rasmi ditabal sebagai Sultan Perak yang ke-35 perlu dihayati, perlu disemat dalam hati dan sanubari seluruh rakyat Malaysia.